Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Otto Othman dalam episod terbaru Majalah Didik. Sebagaimana yang anda sedia maklum, Majalah Didik merupakan sebuah dokumentari usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Impact Hub Kuala Lumpur dan Media Prima. Setiap episod akan membawa anda mengikuti kembara murid-murid sekolah di Malaysia yang telah menyertai Design for Change ICAN Schools Challenge yang dianjurkan sejak tahun 2019. Menerusi metodologi FITS, iaitu feel, iaitu merasakan, imagine, iaitu membayangkan, do, iaitu melaksanakan, dan share, iaitu berkongsi. Mereka telah mengenal pasti isu yang melanda dalam komuniti sekeliling mereka. Seterusnya, dengan bimbingan guru mereka, mereka merancang dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah secara yang terbaik. Pada awal rancangan tadi, saya telah berkongsi beberapa persoalan yang pasti menarik perhatian anda. Kali ini kita akan bersama Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu yang menampilkan projek mereka bertajuk Stay Safe Online atau Kekal Selamat dalam Talian. Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu telah ditubuhkan pada tahun 2004 dan kini mempunyai kira-kira 650 orang murid. Selain daripada pencapaian mereka, dalam menyertai Design for Change ICAN Schools Challenge, Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu juga pernah menjadi johan dalam pertandingan Active Jam Milo Kementerian Pendidikan Malaysia dan johan ikon murid Kelab Pencegahan Jenayah Kebangsaan pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, mereka juga dinobatkan sebagai ikon pengawas bagi peringkat negeri. Tahun lepas pula, mereka berjaya merekod beberapa pencapaian iaitu termasuk ikon Kelab Pencegah Jenayah Kebangsaan, ikon tokoh guru Kelab Pencegah Jenayah Kebangsaan, ikon tokoh guru disiplin negeri dan ikon adiwira negeri dan lain-lain. Malah, mereka juga mencatat pencapaian penarafan hal ehwal murid 2021. Dengar saja pencapaian seperti ini, jelaslah bahawa Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu amat mementingkan aspek keselamatan dan kesejahteraan komuniti mereka. Baiklah, jangan kita berlengah-lengah lagi. Mari kita lihat perjalanan murid-murid di Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu yang dibimbing oleh Cikgu Nur Halini alias menerusi projek mereka iaitu Stay Safe Online. Nama projek kami ialah Stay Safe Online. Kerana pada zaman IT ini, gadget seperti handphone, tablet, komputer riba dan sebagainya merupakan satu kepentingan dalam kehidupan seharian. Pelbagai lapisan masyarakat menggunakan gadget ini. Oleh itu, mereka terdedah kepada pelbagai ancaman jenayah cyber. Apabila kami tahu mengenai ini, kami merasakan mereka perlukan kesedaran tentang perkara ini. Kami dan guru-guru berbincang dan memilih nama Stay Safe Online sebagai nama projek kami. Saya memilih projek ini disebabkan ia berkaitan dengan isu semasa. Seperti sekarang, ramai orang memakai gadget seperti telefon, laptop dan sebagainya. Jadi saya ingin memberi kesedaran kepada orang ramai tentang cara penggunaan internet yang betul. Sebabkan sekarang ramai orang yang kena scam, penipuan dalam talian dan sebagainya. Jadi saya ingin memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bagaimana cara untuk menggunakannya dengan selamat. Ramai rakyat Malaysia mempunyai tahap kesedaran yang amat rendah.
Bukan sahaja golongan biasa, malah golongan profesional juga menjadi mangsa. Kami dipilih kerana mempunyai minat yang sama dan mendalam tentang dunia cyber. Atas keyakinan pihak sekolah, kami dapat membincangkan dan membentangkan projek ini. Alamak, gambar tu dah tersebar. Banyaknya. Usma, gambar kau dah tersebar kat seluruh dunia. Oh, macam mana guna buat ni? Aku malu lah. Jom kita report ke Cyber Security 999. Trend penipuan dalam talian di Kedah menunjukkan peningkatan membimbangkan dengan golongan pesara menjadi sasaran paling ramai. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah DSP Ilyas Omar berkata, walaupun pelbagai kempen kesedaran dilakukan termasuk melalui media sosial, namun masih ramai yang mudah tertipu. Nowadays, technology takes our life. All of us have a smartphone to connect around the world. We are using Facebook, WhatsApp, YouTube and Instagram. But do we notice that we are not safe when using all this internet? Sometimes we feel insecure. Cyber threats against children, cyberbullying, cyber stalking, pornography, luring children into sexual acts or cyber sexual bullying, online games, kidnapping, cyber harassment. S. Stay safe. M. Don't meet up. A. Accepting files are reliable. T. Tell someone. Before you open Facebook, Twitter, WeChat or other social media, you need to think. T. Is it true? H. Is it helpful? I. Is it inspiring? N. Is it necessary? K. Is it crime? The statistic in January 2019 showed total population in Malaysia is 32.25 million and it is 76 from urbanization. So, imagine how social media take is now life. Think what will happen if we can follow all of this. Do our part to be aware when we use social media. Kepada rakan-rakan sebaya di sekolah dikembangkan ke luar sekolah seperti di pasar malam untuk menyedarkan masyarakat tentang keselamatan siber. We believe we are able to spread the awareness of using social media safely. Thank you.
Saya membuat pencarian dan penyelidikan secara dalam talian tentang penggunaan sosial media dan internet di kalangan rakyat Malaysia. Apabila saya kenal dengan isu ini, saya banyak memberi kesedaran kepada ahli keluarga, kawan-kawan tentang keselamatan online, keselamatan dalam penggunaan. Saya juga banyak pergi ke luar untuk bertanya kepada polis, dan saya juga memberi ceramah di sekolah-sekolah yang lain. Langkah-langkah yang kami ambil untuk memahami isu ini adalah dengan melawat pejabat IPD, mencari maklumat seperti di talian seperti artikel, dan melayari Cyber Security Malaysia untuk mencari maklumat dan data yang berkenaan. Kami berharap dalam projek kali ini semua orang boleh berhati-hati apabila mereka menggunakan sosial media ataupun melayari internet. Sebab kalau kita tahu, kalau kita tersilap langkah, tersilap post, tersilap video apa-apa, mereka akan menimbulkan rasa yang tidak suka ataupun menerima kecaman ataupun fitnah. Kami share dekat sekolah, dekat stesen kereta api, dekat Bazar Ramadan. Kami juga share kami punya projek ni dekat stesen radio Kedah FM. Kami engage orang untuk mengenali atau macam enjoy kami punya penerangan dengan bagi penerangan yang ceria, macam santai, macam dengan contoh yang menarik. Contohnya macam kalau kami jumpa kalau contoh kami buat survey dengan parents, kami akan datang dekat parents, lepas tu kami tanya, cik boleh tak tolong survey kami ni untuk projek sekolah. Kami dah buat macam-macam, contohnya kami pergi ke stesen radio, kami telah pergi ke stesen kereta api, kami ke Padang Besar, kami pergi macam-macam sekolah kami sendiri pun kami buat penerangan secara santai macam tu. Lepas tu kami pergi dekat Bazar Ramadan, kami tanya dekat Bazar Ramadan, contohnya kami tahan seorang pakcik ni, dia lepas tu pakcik ni pun dia ramah dengan kami, kami dapat bersembang dengan pakcik tu dengan secara santai. Lepas tu contoh yang kami berikan pun menarik. Contohnya kami memberi penerangan dekat sekolah menengah sekolah menengah Seri Pantai. Contohnya kami jumpa seorang abang ni, kami tanya nama abang tu. Lepas tu kami pun beri contoh dengan nama dia. Contoh macam bila kami menggunakan nama dia, so rakan-rakan dia pun macam enjoy untuk dengar penerangan kami. Setakat ni feedback yang kami dapat adalah bagus, dan daripada parents, daripada sekolah-sekolah yang kami pergi, feedback yang kami dapat adalah penerangan secara santai yang baik dan contoh yang menarik. Kami rasa yang mereka faham sebab ada satu kes kawan saya yang kami tahu tu dia dah pernah kena. Lepas tu selepas kami pergi tahu dekat sekolah dia macam dia dah mula untuk tanya balik kan. Tanya balik macam mana ni, macam mana boleh dah share password atau ID dekat orang ni. Lepas tu kami tengok balik pun orang ni jenis dia baru kena sat, baru kena kejap je kan. Dia baru kena tadi, lepas tu dia minta ada ID. Lepas tu kami pun cakap dekat dia yang orang ni mungkin suspicious, mungkin boleh try kenal dengan dia lagi. Selepas sedari masalah, kami memberi kesedaran kepada kawan-kawan sekolah dengan membuat program dan memberi ceramah bersama IPK
dan mengedarkan flyers di tempat yang ramai orang sepertinya Bazar Ramadan dan Padang Besar untuk memberi kesedaran tentang isu-isu cyber semasa. Langkah yang paling saya suka adalah do. Kami pergi ke IPD untuk interview secara bersemuka dengan pegawai polis untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang cyber security. Saya dapat bertemu dengan ramai orang dan saya dapat banyak info tentang cyber security ini. Saya juga dapat menambah lagi ilmu saya tentang pengetahuan dalam subjek cyber ini. Bahagian yang saya paling suka adalah do. Saya pergi ke IPD untuk interview tanya tentang statistik mangsa jenayah cyber. Dan juga saya pergi ke Bazar Ramadan untuk mengedarkan flyers dan menerangkan satu persatu tentang masalah tersebut. Perkara yang saya paling enjoy dalam do ialah sewaktu kami satu tim dan cikgu-cikgu yang lain pergi ke Padang Besar untuk mengedarkan flyers tentang keselamatan online dan kami juga menerangkan kepada beberapa orang tentang keselamatan online dan sebagainya lah. Saya paling minat dekat share sebab bila kami share, bila orang dapat guna balik ilmu yang kami share tu, rasa macam bila depa start tanya menanya kan, kita rasa macam yang depa ni sebenarnya nak tahu lagi dengan penerangan yang menarik. Kayaknya depa shock dengar kami cerita kan. Cerita lepas tu bagi contoh yang elok. So depa pun macam enjoy pasal penerangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Masra binti Mak Saad, penolong kanan hal ehwal murid Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu Kuala Kedah, Kedah. Kita dapat melihat dahulu belum ramai lagi menggunakan peranti atau penggunaan internet sebagai alat kemudahan untuk pembelajaran dan mencari maklumat. Berbeza dengan masa sekarang, di mana boleh dikatakan semua pelajar dan masyarakat menggunakan alat tersebut sebagai platform pembelajaran utama. Jadi, dengan adanya projek keselamatan cyber ini, ianya dapat membantu untuk menangani ancaman cyber yang berlaku pada masa kini seperti jenayah cyber, ketirisan maklumat berperingkat, hacktivisme dan sebagainya. Secara positif, ianya boleh mengubah perspektif saya tentang keselamatan cyber buat masa sekarang. Kerana ianya amat penting di mana banyak ancaman-ancaman yang berlaku pada masa kini melalui WhatsApp, Facebook yang berkaitan dengan skema. Dengan adanya projek keselamatan cyber ini, ianya dapat memberi kesedaran dan pendedahan kepada pelajar dan masyarakat umum agar mereka berhati-hati semasa menggunakan alat mudah alih ataupun semasa menggunakan capaian internet, di mana ianya telah dikongsi tentang projek ini kepada pelajar-pelajar lain melalui WhatsApp kelas, Telegram kelas, memberi ceramah di sekolah-sekolah lain, menyebar luas melalui TV, akhbar dan radio. Assalamualaikum. Saya Nurhalini binti Alias, merupakan guru bahasa Inggeris yang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah, Keluang, Johor.
Sebelum ni saya melaksanakan projek Design for Change ini di sekolah lama saya, iaitu di Sekolah Taman Bersatu Kuala Kedah, Kedah. Pengalaman mengajar saya adalah selama 16 tahun di dalam bidang pendidikan, di mana 11 tahun saya pernah mengajar di sekolah, semuanya sebagai guru bahasa Inggeris, dan 5 tahun saya pernah berkhidmat sebagai pegawai teknologi pendidikan di Pusat Kegiatan Guru Kuah dan juga sebagai pegawai teknologi pendidikan di Unit Pembestarian Sekolah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah. Okey, jadi setelah mohon pindah masuk semula mengajar di sekolah, saya mengajar di Sekolah Kebahasaan Taman Bersatu sebelum ini, dan di sinilah saya mula melaksanakan projek Design for Change, iaitu projek Stay Safe Online bersama dengan pelajar-pelajar saya. Pertama sekali, saya diminta menghadiri bengkel ataupun kursus Design for Change yang diadakan di Sungai Petani Kedah pada ketika itu. Sepanjang sehari di bengkel ini, saya didedahkan dengan FITS method, iaitu Feel, Imagine, Do dan Share, di mana pelajar menghasilkan projek menggunakan kaedah ini. Jadi, sekembalinya daripada kursus inilah saya melaksanakan projek bersama dengan pelajar-pelajar saya. Setelah selesai menghadiri kursus, kembalinya di sekolah, saya fikir bagaimana cara saya nak bentuk kumpulan. Jadi, saya telah memilih pelajar di kalangan pelajar tahun 4 dan tahun 5 ketika itu, untuk membentuk satu projek, melaksanakan satu projek. Dan saya memilih di kalangan pelajar yang boleh berbahasa Inggeris dan yang penting mereka minat. Saya terangkan kepada mereka sedikit tentang apa itu I Can Challenge Project, apa itu kaedah FITS, dan kemudian pelajar menggunakan kaedah Feel, Imagine, Do dan Share ini untuk melaksanakan projek mereka. Saya beri ruang dan peluang kepada mereka untuk memikirkan apa isu semasa yang mereka ingin bangkitkan dan selesaikan. Jadi sebagai contoh, kebetulan saya bekas pegawai teknologi pendidikan, jadi saya nampak bidang ICT adalah bidang yang utama lah. Jadi saya bagi idea kepada pelajar saya, memandangkan pelajar saya sendiri mengakui mereka menggunakan telefon bimbit di rumah. Mereka sering menggunakan WhatsApp, menggunakan Twitter, Instagram. Jadi mereka sendiri bagi tahu memang mereka terdedah dengan penggunaan telefon bimbit, penggunaan gadget dan internet. Jadi di sini mereka mengenal pasti isu utama yang timbul, iaitu jenayah cyber, bagaimana pelajar-pelajar terdedah dengan jenayah cyber tanpa diketahui. Contohnya seperti cyberbully, berkenalan dengan orang yang tidak dikenali, dan mereka terdedah dengan banyak jenayah cyber lah. Jadi pelajar-pelajar saya ini saya beri ruang dan peluang kepada mereka mencari seberapa banyak maklumat yang ada supaya mereka dapat menghasilkan satu projek. Dan itulah yang mereka berjaya hasilkan, projek Stay Safe Online. Pada pendapat saya sangat berbesar hati kerana projek ini sangat positiflah bagi saya. Ia memberi impak yang positif kepada murid kerana mereka lebih berhati-hati apabila ingin menggunakan internet. Dan bila mereka berkongsi maklumat di media sosial, mereka akan lebih matang dan tidak berkongsi maklumat yang peribadi mereka kepada orang lain. Saya nampak perubahan ketara lah kerana sebelum ni sekolah kami ada masalah, bukan masalah, macam isu yang mana murid melihat video yang tak sepatutnya.
Tapi selepas kumpulan Stay Safe Online ni berkongsi dengan murid-murid yang lain, tiada lagi isu murid-murid melihat video yang tidak sesuai dan tiada lagi isu scammers di kalangan guru dan komuniti di sekitar sini. Dia telah berjaya untuk menjangkau kepada komuniti kerana saya dapat lihatlah, saya sebagai pandangan seorang guru, sebelum ini kami ada grup kelas, iaitu WhatsApp dan Telegram kelas kan. Lepas tu ada pihak-pihak yang berkongsi maklumat yang tak perlu dan seperti membuat jualan menggunakan grup sekolah. Selepas mereka dan komuniti sekolah diberi pendedahan, termasuk komuniti di sekitar kawasan sini, tiada lagi. Saya dapat lihat macam grup sekolah, grup WhatsApp kelas, waris masih semakin bertanggungjawab. Mereka tidak lagi menggunakan medium WhatsApp kelas ni untuk membuat jualan dan berkongsi maklumat yang tidak perlu. Apa yang kita boleh beri sokongan kepada murid-murid ni ialah sokongan yang berterusan. Contohnya, pihak sekolah boleh membuat poster tentang keselamatan cyber di sekitar sekolah supaya murid-murid lain akan dapat melihat poster tu dan memberi peringatan berterusan kepada mereka tentang bahayanya menggunakan internet tanpa pengetahuan yang betul. Dan antara langkah yang kita boleh memberi support lagi ialah membuat sebagai acara tahunan. Stay Safe Online ni kita buat sebagai acara tahunan sekolah, yang mana ia akan memberi sokongan kepada murid-murid ni untuk lebih berwaspada apabila mereka menggunakan dalam talian. Selain itu, guru-guru juga boleh bekerjasama dengan menerapkan nilai keselamatan penggunaan internet ni di dalam bilik darjah. Yang mana di samping mengajar di dalam kelas, guru-guru sentiasa mengingatkan anak murid supaya menggunakan membuat carian dengan cara yang betul dan tidak berkongsi maklumat peribadi mereka di dalam media sosial. Pada pendapat saya, project based learning ini sangat bagus dan dapat memperkasakan anak murid saya kerana melalui project based learning saya dapat melihat mereka menjadi lebih berdikari dan bertanggungjawab dengan pembelajaran mereka. Kerana berdasarkan project based learning, mereka tidak menunggu guru untuk memberi maklumat, tetapi mereka sendiri yang mencari dan membincangkan maklumat tersebut dengan kami. Dan juga pada pendapat saya, project based learning ni dapat membentuk anak murid yang confident, dan saya harap pada masa hadapan mereka boleh jadi seorang pemimpin yang berfikiran jauh dan berfikiran terbuka, kerana mereka tidak hanya menunggu maklumat daripada guru, tetapi mereka sendiri step forward untuk mencari maklumat tersebut. Cabaran utama ketika memulakan projek ini ialah masa. Masa kami amat terhad. Kami hanya diberikan hanya 3 minggu. Jadi, kami berusaha dan membuat sebaik yang mungkin. Cabaran yang kami hadapi dalam projek ini ialah masa dan bahan yang kami perlu cari untuk buat projek ini lah. Kami juga membuat projek ini sewaktu bulan puasa dan sebagainya lah. Waktu kami pergi ke sana, adalah cabaran dia macam malu untuk bercakap di depan orang ramai. So, tapi kena tabahkanlah diri untuk bercakap juga. Cabaran yang kami hadapi adalah masa bulan puasa. Kami terpaksa untuk menemu ramah orang ramai di bazar Ramadan, dan kami menemu ramah juga pegawai polis di IP Kota Star. Kami juga menanya kepada ahli-ahli pakar tentang cyber security. Pada bulan puasa, cabaran yang paling susah untuk saya hadapi adalah saya perlu bercakap dengan orang ramai. Saya bertanyakan tentang pendedahan tentang cyber security. Itulah part yang paling susah.
kami perlu pergi ke banyak tempat mendapat survey daripada parents. Kadang-kadang dia tak nak, dia tolak je kertas tu, macam dia tak nak buat kertas survey tu. Jadi kita terpaksa cari orang lain untuk mendapatkan survey-survey. Yang paling mencabar dalam projek ni adalah masa, sebab kami dapat 3 minggu untuk selesaikan video tu. So seminggu tu kami hanya boleh cari bahan je. 2 minggu lagi kami terpaksa buat aktiviti dengan puasa, tak dapat makan, tak dapat minum. So bila kami buat share tu, bila kami share time waktu pagi, bila balik daripada aktiviti tu kami rasa penat, letih. Lepas tu bila puasa ni dia tak boleh, tak boleh tidur, tapi macam masih tak digelakkan tidur. So kami tak dapat apa-apa, macam tak apa-apa cukup rest lah untuk sepanjang 3 minggu tu. Cabaran yang paling besar kami hadapi adalah kesuntukan masa untuk mencari maklumat dan bahan. Projek ini juga dijalankan pada bulan Ramadan. So kami kena tahan rasa dahaga dan kepenatan masa melakukan aktiviti ini. Okey, bercakap mengenai cabaran, tak dinafikan dalam kita melaksanakan sesuatu projek atau sesuatu perkara, pasti ada cabaran. Untuk nak berjaya itu bukan mudah, ada cabaran. Okey, jadi cabaran utama yang saya hadapi ketika melaksanakan projek Stay Safe Online dengan pelajar-pelajar saya ini adalah masa yang suntuk. Kami diberi masa lebih kurang 3 minggu untuk laksanakan projek ini, dan kebetulan waktu ketika itu adalah bulan puasa. Tetapi pelajar saya berjaya, walaupun bulan puasa mereka turun padang, mereka edarkan flyers, walaupun di dalam bulan puasa mereka tak pernah kenal erti penat. Mereka sangat committed. Memang saya respect sangat dengan pelajar-pelajar saya ini. Dan sekarang ni pelajar saya dah naik sekolah menengah dah pun. Dan saya yakin mereka dapat aplikasikan ilmu yang mereka dapat ini walaupun mereka dah naik sekolah menengah. Kan, sebab tajuk Stay Safe Online ini adalah tajuk berkaitan dengan ICT secara umum, keselamatan cyber. Di mana negara kita dilanda pandemik ini, semua orang menggunakan internet. Tak kiralah untuk bekerja, untuk belajar. Jadi apabila mereka tahu sedikit tentang keselamatan cyber, mereka tahu macam mana nak protect diri mereka, protect ahli keluarga mereka daripada perkara yang tak sepatutnya, daripada jenayah cyber. Cabaran lain juga, apabila kami tahu kami menang projek ini, antara 10 sekolah yang dapat mewakili Malaysia ke Rome untuk bentang projek ini, semestinya kami berasa sangat bersyukur, alhamdulillah, rasa gembira sangat sebab anak-anak sekolah kebangsaan Taman Bersatu, pelajar sekolah luar bandar dapat menjejakkan kaki ke Rome, Itali. Tetapi cabarannya dalam masa 2 minggu kami perlu cari dana daripada segi sumber kewangan. Kami kekurangan sumber kewangan, tapi alhamdulillah Kementerian Pendidikan Malaysia membantu kami dengan memberikan duit sumbangan, dan kami berjaya pergi ke Rome, Itali dan membentangkan projek ini di sana. Dan sepanjang berada di Rome, Itali, alhamdulillah projek pelajar saya Stay Safe Online ini mendapat liputan yang sangat meluas. Ramai wartawan di sana, ramai pendidik-pendidik di sana. Mereka teruja dengan tajuk yang kami ketengahkan. Projek kami Stay Safe Online. Jadi sangat berguna, dan mereka kagum dengan pelajar sekolah rendah ini. Ialah baru berusia 10 tahun, 11 tahun, tapi dapat bentangkan bagaimana nak keselamatan cyber ini nak diterapkan di dalam diri masing-masing. Jadi itu satu pengalaman terindah kami di Rome lah. Cabaran lain, macam mana saya nak get student saya 5 orang ni untuk terus kekal dengan projek Stay Safe Online, mudah saja. Saya sentiasa bagi tajuk kepada mereka supaya mereka study hari-hari. Mereka buat survey, buat tinjauan hari-hari. Macam mana nak atasi setiap isu. Jenayah cyber ni ada banyak kan isunya. Jadi pelajar saya buat ulang kaji di rumah, dan setiap pagi mereka datang ke sekolah, mereka kena share, kongsi dengan kawan-kawan mereka, kawan-kawan sekelas dan juga kawan-kawan satu sekolah. Jadi itu nak kata cabaran tu tak sangat, sebab pelajar saya sangat committed. Mereka mencari bahan sendiri, mereka berinteraksi, berbincang sesama di dalam kumpulan, mereka bertanya pendapat orang ramai macam mana penggunaan internet di rumah. Jadi saya lihat pelajar saya, walaupun mula-mula mereka malu-malu, tapi akhirnya mereka berani, dan memang mereka menunjukkan satu usaha yang sangat saya puji di sini. Sehinggalah mereka berhasilkan projek Stay Safe Online ini yang mendapat liputan agak meluas, keluar di akhbar-akhbar di televisyen. Alhamdulillah. Jadi pelajar saya ni memang mereka bersungguh-sungguh lah melaksanakan projek Stay Safe Online.
Apa yang saya belajar daripada projek ini ialah cara untuk kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial pada zaman sekarang. Contohnya seperti kita mengenal orang di dalam atas talian dan kita tidak boleh percaya dengan orang tu. Kalau tambahan yang saya pelajari, cara-cara untuk kita menjagalah kita punya security lah di dalam telefon dan sebagainya adalah saya tahu untuk berkongsi saya punya maklumat dengan siapa, dan saya juga tahu apakah bahaya jika kalau kita membuat sesuatu seperti macam berkongsi password apa semua. Kami berharap dalam projek kali ini semua orang boleh berhati-hati apabila mereka menggunakan sosial media ataupun melayari internet. Sebab kalau kita tahu, kalau kita tersilap langkah, tersilap post, tersilap video apa-apa, mereka akan menimbulkan rasa yang tidak suka ataupun menerima kecaman ataupun fitnah. Apa yang saya belajar cara untuk menggunakan internet ini dengan baik adalah macam kalau kita nak post gambar sesuatu, perlukah kita post gambar tu? Macam orang lain selesa ke tengok gambar ni dan sebagainya. Okay, sebelum projek ni, saya sendiri selalu macam share ID dengan password dekat orang yang baru kenal. Dan ada satu member saya sebelum saya menerangkan projek ni dekat dia macam selalu share ID dengan password dekat orang yang tak kenal. So dia pun lepas saya tamat projek saya tu, saya sendiri nampak perubahan member saya daripada selalu share ID atau password, dia lebih berhati-hati ya. Projek ni memberi saya pengalaman yang sangat berharga kerana dapat mendedahkan isu-isu keselamatan cyber dengan rakan-rakan di dalam dan di luar negara. Kerjasama kumpulan sangat penting bagi pelajar-pelajar tersebut. Di mana mereka saling membantu dan tidak pentingkan diri sendiri. Pelajar ni juga digalakkan untuk berdikari dan mencari solusi dan idea mereka sendiri. Saya sungguh gembira kerana pelajar-pelajar saya ini dapat bekerjasama dalam satu kumpulan dengan baik. Kerjasama kumpulan ini adalah sangat penting, saling bantu-membantu dan tidak pentingkan diri sendiri. Pelajar ini juga digalakkan untuk berfikir dan berdikari, mencari bahan-bahan ataupun solusi dan idea di dalam platform-platform yang telah diberikan. Bagaimana perasaan anda selepas melihat episod kali ini? Bayangkan, walaupun usia murid-murid tersebut masih dianggap setahun jagung, namun mereka sendiri sedar akan isu-isu keselamatan yang boleh timbul semasa melayari internet. Tambah-tambah pula bagi golongan anak-anak muda yang tidak menerima pendedahan sewajarnya tentang isu keselamatan dalam talian. Sedangkan kita yang dewasa ini masih perlu berjaga-jaga untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Ini kan pula anak-anak kita. Sebagaimana yang anda boleh lihat dalam perkongsian kami hari ini, isu keselamatan dalam talian adalah tanggungjawab semua orang. Apatah lagi sekiranya anak-anak yang melayari internet itu masih muda dan mudah menjadi mangsa penipuan, pornografi dan pelanggaran akta data peribadi. Bukan itu saja, sekiranya kita leka, anak-anak kita juga boleh menjadi mangsa penculikan. Oleh itu, sekalong tahniah kami ucapkan kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu yang telah berjaya meningkatkan kesedaran tentang keselamatan dalam talian. Bukan sahaja kempen kesedaran itu dijalankan di dalam sekolah, malah mereka juga berjaya mendekati orang ramai di tempat-tempat awam dalam usaha menyebarkan maklumat berkaitan projek ini. Baiklah, sekian saja episod kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri rancangan, jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram Majalah Didik. Anda boleh meninggalkan komen dan cadangan anda, dan siapa tahu pada masa akan datang sekolah anda yang akan kita tampilkan dalam Majalah Didik. Akhir kata, jangan berhenti berimajinasi kerana perubahan terletak di tangan anda.